Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan halaman yang ke-412 selepas kita mengulang kaji semalam 6 halaman ya daripada surah yang ke-30 daripada surah yang ke-31 halaman yang pertama, dan hari ini kita akan melihat kepada apakah nasihat-nasihat daripada seorang tokoh, seorang individu yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita doakan pada tuan-tuan yang berada pada hari ini di depan kaca TV, di depan Facebook ya, untuk sama-sama diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita selalu berinteraksi dengan tilka ayatul kitabil hakim sebagaimana dinyatakan pada ayat nombor 2. Mari sama-sama kita hari ini bersama Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz Fazal, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Kita surah Luqman Ustaz ya. Ya, masya-Allah. Ini surah yang biasa ya, biasa dengar oleh imam-imam membacanya. Dan bagi adik-adik yang tingkatan 3 4 sebahagiannya pun dah menghafal yang ini Ustaz ya, sebagai silibus untuk pendidikan Islam. Kita nak melihat kepada apakah nasihat yang ada dalam halaman ini yang penting ya bagi ibu ayah sebenarnya untuk memahami tentang perkara ini. Jom mari sama-sama kita lihat dahulu kepada sinopsis, tapi kita mulakan dengan doa ringkas kita terlebih dahulu. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan sinopsis daripada ayat yang ke-12 hingga 19 ya. Kita akan melihat kepada kisah Luqman Al-Hakim, tapi lebih daripada itu ia bukan sekadar kisah, tetapi ia adalah wasiat ataupun nasihat daripada seorang ayah kepada puteranya, kepada anaknya, dan ini adalah panduan untuk ibu ayah untuk kita sama-sama beri perhatian daripada ayat 12 hingga 19. Jom kita baca dahulu daripada ayat 12 hingga 15 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita belajar lagi. Kali ini kita masuk pula surah Luqman, muka surat yang kedua dah, surah Luqman. Satu nama yang diangkat dalam Al-Quranul Karim yang selalu kita dengar, dan bahkan nama-nama ini juga menjadi nama-nama di kalangan anak-anak kita Ustaz Faz. Menamakan anak Luqman sempena tidak bukanlah, inilah susuk tubuh yang kita nak baca. Terus sudah pasti kita nak tahu apakah nasihat-nasihat, perkataan-perkataan yang menjadi mutiara kata sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, buat kita sendiri dan juga anak-anak didik kita, insya-Allah. Jom sama-sama kita gemakan mukjizat Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah Al-Quranul Karim. Kita baca daripada surah Luqman ayat yang ke-12 hingga 15.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Daripada ayat yang ke-12 hingga yang ke-15 daripada surah Luqman, dan ia adalah satu peringatan kepada kita ya untuk sama-sama memerhati kepada apakah peranan ya bagi seorang ibu ayah di dalam sebuah keluarga. Dan Allah memulakan ya dengan perkataan walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada seorang insan yang bernama Luqman ya, seorang tokoh yang hidup beberapa ribu tahun yang lepas. Ada yang menyatakan dia adalah orang kulit hitam, ada yang kata dia adalah seorang tukang kayu, tapi ia tidak penting. Yang pentingnya Allah menyatakan namanya Luqman yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penting diberitahu ataupun dimaklumi di sini bahawa hikmah itu bukanlah diusahakan oleh Luqman, tetapi ia adalah anugerah ataina. Kalau kita tengok dalam surah Al-Qasas sebelum ini, bila Qarun mendapat harta, itu juga adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengiktiraf Allah sebagai pemberi anugerah adalah penting bagi segala nikmat yang kita ada, dan ini yang Allah nyatakan dengan istilah ataina luqmanal hikmata anishkur lillah. Bagaimanakah Luqman ya mendapat hikmah ini? Sudah tentunya apabila kalau kita melihat pada ayat nombor 2 daripada surah Luqman ini, tilka ayatul kitabil hakim, berinteraksi dengan wahyu yang mempunyai kebijaksanaan ataupun hikmah ya di dalam kehidupan. Jadi apabila kita baca al-Quran berulang kali, kita sebenarnya sedang mencedok hikmah kepada diri kita, ustaz ya. Dan ini yang dinyatakan pada ayat yang ke-12. Jadi apakah seruan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang berhikmah? Puncak kepada hikmah ini apabila seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, puncak kepada hikmah, orang kata dia belajar tinggi, banyak ilmu, maka kalau kita tengok akhlaknya itu ialah
mampu bersyukur. Apa maksud bersyukur? Selepas ini ayat yang ke-13 akan bercakap tentang syakara itu Ustaz ya. Kalau disusunkan ataupun diterbalikkan perkataan itu, dia jadi syaraka ya. Syaraka ini adalah orang yang memberi pujian kepada tempat yang salah. Itu syirik ya. Tetapi syaraka ataupun syakara ini adalah orang yang memberi pujian ya kepada tempat yang betul, iaitu apa? Segala nikmat yang ada dalam hidup kita ini sebenarnya adalah hanya layak ya, pujian itu tertentu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disampaikan kepada kita. Dan apa kesan syukur? Allah menyatakan wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Orang yang bersyukur itu sebenarnya adalah orang yang memberi kesan kepada dirinya. Kita mungkin cakap terima kasih kepada anak kita, ataupun anak kita cakap terima kasih kepada kita dalam kita dapat minum ke ataupun ditolong sesuatu. Bila kita cakap terima kasih tersebut ya, sebenarnya orang yang bercakap terima kasih, yang bersyukur itu, dia yang mendapat manfaat terlebih awal berbanding dengan orang yang diucapkan terima kasih tersebut. Jadi apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, anishkur lillah, sebenarnya ia bukannya untuk Allah, ia hanyalah kesannya itu kepada diri kita sendiri. Dan kalau seseorang itu kufur kepada sesuatu nikmat, maka sesungguhnya Allah itu ghani, Allah itu kaya ya. Allah tidak perlukan kepada kesyukuran daripada kita untuk solat, untuk kita baca Quran, untuk cakap alhamdulillah. Dan Allah ini adalah Hamid, iaitu maha terpuji, iaitu Allah ini tetap juga dimuliakan, tetap juga dipuji oleh makhluk seluruh dunia kalaupun kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah ayat yang ke-12 melatari kepada siapa Luqman, seorang insan yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran untuk kita apa? Satu, kita akan pastikan kita ini kalau boleh hari ini kita senaraikan 3-4 perkara Ustaz ya. Apa yang saya syukur? Pasal sebenarnya kalau ciri orang beriman dia syukur, ciri orang yang tak beriman dia kufur. Memang itu pun istilah kufur. Dan orang yang kufur ini dia putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita belajar sebelum ini. Kesannya apa? Dia ketika berhadapan dengan sesuatu cabaran, dia tetap juga hanya fokus kepada mata lalat. Tengok kepada perkara yang tak baik. Tapi bagi orang yang ada hikmah, yang ada syukur, dia walaupun ujiannya amat perit, mungkin bercakap tentang sakit, berkaitan dengan duit tak berapa cukup, ada cabaran keluarga dalam tempat kerja, tetapi masih lagi fokus kepada kebaikan yang Allah anugerahkan. Dan itu memberi kesan kepada kita. Ya, kalau kita tambah sikit daripada surah yang ke-14 yang kita belajar sebelum ini, wala in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur, apa yang kita buat ini sebenarnya menambah lagi nikmat kepada diri kita. Maka bermulalah satu nasihat daripada Luqman pada ayat 13 Ustaz ya. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ini adalah satu frasa ataupun satu ayat yang hebat. Pasal kita beri perhatian wa id qal ya. Bila bercakap tentang wa id qal, ini maksudnya Allah suruh kita flashback balik semula sejarah peristiwa bagaimana seorang ayah yang bercakap kepada anaknya. Ya, bercakap kepada anaknya. Jadi ia dirakamkan. Bila ayah-ayah bercakap dengan anak pada hari ini, ianya sebenarnya dirakam oleh Allah Subhanahu Taala. Kalau boleh kita mencapai standard ayat nombor 13. Jangan sampai ayah tak nak bercakap dengan anak ataupun anak tidak mahu bercakap dengan ayah, ya. Jadi di sini kalau kita perasan tidak diberi perhatian kepada anak Ustaz ya. Diberi perhatian kepada Luqman. Poinnya apa? Poinnya ialah kita beri peluang ataupun kita kena usahakan sebagai ayah untuk mencari ruang untuk bercakap. Kadang-kadang anak tak nak bercakap. Dia mungkin suka main game ke, suka tengok TV ke. Tetapi kalau ayah mempunyai hubungan yang baik ataupun bina hubungan yang baik dengan anaknya, maka dia dapat bercakap dengan si anak. Dan menarik di sini perkataannya wa huwa ya'idhuhu. Dah bercakap Ustaz ya? Dah cakap, Luqman ni bercakap, tapi ada perkataan wa huwa ya'idhuhu, dia menasihati. Kalau kita tengok dalam tradisi sunnah bahawa nasihat ini kita tak sesuai cakap waktu anak tu tengah makan Ustaz ya. Sekejap abah nak cakap la tusyrik billah. Itu bukan wa'az ya, bukannya ya'idhuhu. Ya'idhuhu ini, nasihat ini hanya kita beri bila orang minta. Bila orang minta ataupun dalam keadaan yang sesuai. Maksudnya apa? Ketika anak tu makan, jangan pula ayah kata okey ayah nak bagi tahu ni, nak ceramah sikit, abah dah dengar Quran time, dengar kan.
ia tidak berapa sesuai ataupun anak tengah main game Ustaz ya. Contohlah zaman sekarang kita iktiraf anak memang ada yang suka main game. Waktu itu pula si ayah kata, abah nak bagi ceramah ni kan. Abah nak bagi nasihat la tusyrik billah. Sesuai? Tidak sesuai. Pasal wahwa ya'idhuhu ini adalah ketika anak itu mungkinlah katakan anak itu sedang berjalan dengan ayahnya ataupun, dan ini bukan sekadar konteks ayah ya, untuk ibu juga, tapi kita ambil konteks apa yang dilakukan oleh Luqman ketika anak itu memerlukan pertolongan ataupun minta nasihat daripada ayah ya, mungkin dia cakap abah nak pergi jalan lah contohnya ya, ataupun nak pergi makan lah, nak belanja, bolehkah abah belanja special sikit contohnya. Ketika anak dah mula bercakap dengan si ayah, dan pada waktu itulah si ayah boleh gunakan itu menyampaikan wa'ad ataupun ya'izuhu, menyampaikan nasihat, iaitu ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah engkau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila bercakap tentang anak bercakap, oh, abah Adam dapat A lah, abah tengok kan hebat kan Adam, pada waktu itu kita gunakan peluang itu menyampaikan wa'ad, yang dapat A itu sebenarnya Adam ke ataupun itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara menyampaikan wa'az dengan mesej la tusyrik billah. Bukannya kita cakap la tusyrik billah habis. Tuan-tuan ya. Itu yang dimaksudkan dengan ya'idhuhu dalam ayat yang ke-13. Dan di hujung itu Allah menyatakan innasyirka ladzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Dalam hidup ini, zoom itu adalah kegelapan yang menyebabkan kita stres, bagi anak kita, bagi diri kita. Bila buat dosa, kita akan makin stres, dan itu yang berlaku pada Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam tahu bahawa dia menzalimi, menggelapkan, menstreskan hidupnya, makin banyak dosa, stres kita makin meningkat. Ya, maka apakah stres paling tinggi, punca stres paling tinggi? Namanya adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi si ayah boleh beritahu kepada si anak, kalau kamu kata bahawa kamu dapat A ni pasal kamu yang belajar bersungguh-sungguh, kamu punya kecerdasan, cerdas kamu pun, pandai kamu pun anugerah daripada Allah. Jangan kita letakkan kita sama dengan Allah. Kerana apa? Nanti kita akan stres kalau katakan satu hari nanti nak dapat A, tiba-tiba tak dapat A, Ustaz. Ya, saya ada je kawan yang bila dia A, bila dapat B sahaja dia dah stres sangat dah. Dia rasa dunia dah gelap, stres sangat. Rupa-rupanya dia tidak kembalikan kepada siapa? Kembalikan pujian itu kepada empunyanya, iaitu Allah. Dia nak letakkan saya ataupun pasal cikgu saya, tuition saya ni terbaik, inilah yang menyebabkan saya dapat A. Jadi berjaga-jaga bagi cikgu-cikgu tuition ataupun bagi penceramah-penceramah, trainer-trainer yang kata Ustaz ya, pasal ikut program saya lah, tengok dia jadi jutawan. Allah. Itu adalah penyataan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan jangan tertipu. Nanti bila bisnes tak jalan Ustaz ya, dah bayar berpuluh-puluh ribu, kita sendiri stres. Pasal rupa-rupanya kita memberi peluang untuk diri kita percaya kepada sumber syirik daripada ayat 13 sebentar ni. Jadi ini yang perlu diajar pada anak. Dan selepas itu, apakah nasihat Luqman? Ayat 14 kita baca sekali lagi dipimpin Ustaz Tirmizi. Baik, masya-Allah, penting sekali ya apa yang Ustaz Fah sebut tadi, bagaimana supaya kita tidak stres. Kita dah buat sesuatu, bila tak kembalikan kepada Allah, bila tak dapat target, kita akan jadi frust. Betul. Itu kadang-kadang sebab Ustaz Fah orang bunuh diri dan sebagainya. Macam musim pandemik ni, saya dengar cerita macam mana sahabat-sahabat bila bisnes drop habis. Sebelum ni bukan main kaya, alhamdulillah. Bila drop, ada yang cakap dengan saya, Ustaz, kalau saya tak ada iman, saya bunuh diri dah. Betul. Bila jatuh macam tu, kuasa Allah. Betul. Maka bila kita kembali kepada Allah, kalau kita tak dapat target apa yang kita nak pun, kita dah redha, kita dah pasrah sebab kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita baca ayat 14 wasiat seterusnya. Ya, betul. Auzubillahi wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk
Sadaqallah. Surah Al-Nazim pada ayat yang ke-14, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungkan dalam keadaan lemah yang tersangat-sangat dan memutus susu ketika usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Bermula daripada awal Allah menyatakan kena jaga kepada dua orang tua. Di tengah-tengah ayat itu Allah fokuskan kepada ibu yang wahnan ala wahnin, lemah atas lemah, dan kemudian di hujung itu Allah kata sila bersyukur kepadaku, kepada dua ibu bapamu. Mengapa ya Ustaz ya, kalau kita tengok banyak pedoman daripada ayat yang ke-14 ini, perkataan wawasaina itu pun sendiri amat mahal. Disebabkan apa? Disebabkan pada ayat 13 Luqman bercakap. Tetapi pada ayat 14 mungkin kita bercakap tentang hubungan ibu ayah ya dengan anak. Kadang-kadang ayah nak menyatakan okey, jangan syirik kepada Allah, kita kena bina hubungan yang baik. Dalam masa sama kamu kena dengar cakap abah ya, abah ini kamu kena bersyukur pada abah. Tetapi adakah itu ciri orang yang berhikmah? Orang yang bersyukur dia tidak minta orang lain bersyukur kepadanya. Ya, orang yang bersyukur dia selalu bersyukur kepada Allah, dan dia tahu bahawa segala nafkah yang diberikan, segala masak tom yam, gosok baju yang dibuat oleh ibu, dia tidak akan, seorang ibu tidak minta kamu kena bersyukur pada mak pasal mak lah mengandungkan kamu 9 bulan 10 hari, gosok baju apa sebagainya. Itu adalah ciri orang yang kurang bersyukur kerana mengungkit apa yang telah dibuat. Jadi kerana Luqman ini tidak menjadi orang yang mengungkit, maka Allah memberikan satu wasiat. Allah, perkataan ayat 14 ini bukan perkataan Luqman tetapi daripada Allah, kami berwasiat kepada setiap manusia bahawa biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, bahawa kedua ibu bapa kamu ini adalah satu wasiat. Kamu kena jaga betul-betul ya, jaga hak yang patut, dan ingatlah ketika ibu kamu itu lemah atas lemah menyusu kamu sehingga 2 tahun, bersyukurlah kepada aku, kepada Allah, dan juga kepada kedua ibu bapamu. Jadi ini adalah satu peringatan membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu azuma, iaitu bermaksud menghargai ataupun membesarkan. Kita akan melihat ya bagaimana ayat 13 sebentar tadi, innasyirka la zulmun azim. Syirik itu adalah punca kegelapan, stres yang paling besar yang perlu kita jauhi, dan itulah nasihat tarbiyah tauhid yang perlu diusahakan oleh seorang ayah, seorang ibu, membina masyarakat insan yang berhikmah dan soleh. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, suatu dia memberi pengajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik ataupun menyekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Inilah ayat yang kita baca sebentar tadi, ayat ke-13, susuk nama Luqman. Walaupun ia bukan Nabi Ustaz Fasih, ya, tapi namanya diangkat sebaris dengan Nabi SAW, dengan para Nabi, iaitu namanya diangkat dalam Al-Quran sehingga menjadi satu surah Luqman, yang mana nasihat-nasihat cukup memberi pengajaran yang berguna kepada kita semua. Alhamdulillah, kita nak sambung lagi tadabbur. Namun saya ambil masa sikit, saya faham saya sendiri nak belajar lagi apakah pengajaran yang seterusnya yang bernilai untuk sama-sama kita terapkan kepada sahabat-sahabat anak-anak kita, insya-Allah. Jom kita ambil tajwid sikit pada hari ini. Pilihan hukum tajwid pada hari ini kita nak belajar tentang
tetap kalimah Luqman ni, yang kita ambil sebagai contoh. Tengok kita slide kita tengok di slide tajwid kita. Qalqalah sughra pada kalimah Luqman dalam surah Luqman ayat 412. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. So huruf qaf itu yang mati itu berada di tengah kalimah, maka dia hukumnya adalah qalqalah sughra. Qalqalah sughra itu yang paling kecil lah, tingkatan yang paling ringan. Jadi tigalah, sughra, wusta sederhana dan kubra paling kuat. So Luqman ni adalah qalqalah sughra. Maka qalqalah sughra kita baca sesuai dengan kita kata martabat je. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Luqma. Sekadar itu saja. Tidak boleh kita baca Luqma. Ada orang kita baca walaqad ataina Luqma. Macam qalqalah akbar, qalqalah kubra dia beri. Sikit saja Luqma, itu saja. Walaupun qalqalah sughra, sahabat-sahabat kena ingat huruf qaf dia adalah huruf yang tebal, huruf yang kuat. Maka jangan lupa sesuaikan bunyi qaf itu. Luqma, jangan lukema tak sesuai dengan qaf. Jadi luqa. Walaupun qalqalah tekan tu hanya qalqalah yang kecil, tapi ingat huruf qaf itu adalah huruf yang bersifat dengan tebal, isti'la dan sebagainya. Berikan haknya masing-masing. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Tapi sahabat, kalau orang panggil anak, orang panggil Luqman je. Luqman. Kita dah eja dengan K kan. Luqman, kita tukar dengan kaf. Kalau nak sebut dengan betul-betul Luqman, pelik pula anak kita. Siapa? Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tir untuk berkongsi qalqalah surah qalqalah kecil untuk kita memastikan bacaan kita berkaitan dengan tokoh yang diabadikan sebagai tokoh parenting di dalam al-Quran. Dan bila bercakap tentang mak ayah dengan anak ni, biasanya mak ayah kata kalau mak ayah yang baik adalah mak ayah yang suka memberi nasihat. Tetapi rupa-rupanya kalau kita perasan nasihat itu ada masanya, ada masanya. Sehingga kan bercakap tentang isu mensyukuri kepada ibu ayah, bukan mak ayah yang mentarbiah. Jangan pula mak cakap mak dah masak untuk kamu 30 tahun, kamu kena bersyukur pada mak. Itu bukanlah cara menasihati yang baik yang dinyatakan. Sehingga Allah interject, Allah masukkan wasiat seminar kepada anak melalui ayat 14 dan ayat yang ke-15. Jadi apakah ayat yang ke-14 sebentar tadi? Kita sudah pun melihat kepada dua ibu ayah, kemudian di tengah-tengahnya jasa ibu, dan kemudian taat ataupun syukur kepada kedua ayah selain daripada taat bersyukur kepada Allah. Mengapa ibu? Kerana ibu jasanya itu mungkin dilupai oleh si anak. Jasa ayah dia nampak lebih jelas Ustaz bila anak tu dah besar. Ayah bagi duit, ayah bina rumah ke apa sebagainya. Tapi jasa ibu yang amat istimewa itu mereka tidak ada pengalaman. Jadi itu adalah perkara yang perlu diingatkan pada ayat yang ke-14. Wa in jahadaka ala an tusyrik, jika mereka itu menyeru kepada memberi kredit ataupun pujian kepada selain daripada Allah, tusyrik menyamakan benda lain kepada Allah, maka jangan ikut bila mereka itu bukan berasaskan kepada ilmu. Tetapi apakah syarat kita bersama ibu ayah walaupun bukan Islam ataupun dia tidak mengikut kepada ilmu yang sebenarnya? Berkawanlah fid dunya ma'rufa, dengan cara yang baik. Tetapi bab ikutlah kepada sabilaman anab, mereka yang kembali, yang bertaubat kepada Allah SWT. Ada dua perkara, bersahabat dan ikut, dua perkara berbeza Ustaz Jadi ini juga mesej bila kita bercakap dengan anak bahawa berkawan dengan ramai tapi ikut hanya orang tertentu. Jangan pula dia berkawan dengan tak ramai, ikut pun tak berapa ramai, jadi akhirnya dia tidak ada identiti, tidak menyiapkan anak itu untuk masuk ke lapangan sosial, berkawan, berjiran bersama dengan tempat rakan-rakan di tempat kerja. Thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sebenarnya kamu akan dikembalikan dan semua apa yang kamu buat itu akan diperhatikan. Jadi ini adalah antara nasihat daripada Allah kepada anak tanpa melalui perkataan ayah ataupun ibu ataupun orang yang mempunyai anak tersebut, agar melambangkan bahawa ibu ayah ini adalah seorang yang berhikmah,
yang bersyukur, dan orang bersyukur tidak selalu klaim, ya, tidak selalu minta tolong taat pada saya ini adalah ibu, ini adalah ayah, ataupun kalau bos cakap taat pada saya yang bayar gaji awak, habis pahala khawatirnya apabila kita melihat pada surah Al-Baqarah tentang istilah manna wal adha. Kita baca sambungan nasihat daripada Luqman pada ayat 16 hingga 19 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. InsyaAllah kita sambung bacaan kita daripada ayat 16 hingga 19. Nasihat-nasihat yang seterusnya sudah pasti memberi semangat kepada kita. Sudah tentu apabila kita berada di musim ujian demi ujian yang kita hadapi dengan pandemik, endemik, dengan wabak dan sebagainya, ada satu ayat yang cukup menarik yang saya sendiri mengharapkan Ustaz Fazrul menerangkan pada ayat yang ke-17, kerana ada perintah di situ solat, tapi ada ma'ruf, munkar, wasbir, sabar dan sebagainya. Sudah pastilah memberi motivasi kepada kita dalam keadaan kita dilanda ujian demi ujian ini. Kita baca nasihat seterusnya. Ayat yang ke-16 hingga 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan ayat 16 hingga 19 menyambung kepada perkataan Luqman, ya. Kali ini menyambung kembali, Luqman menyambung dengan perkataan ya bunayya kali kedua, ya. Kalau kita tengok pada awalnya tadi pada ayat yang ke-13, apa maksud ya bunayya, wahai anak kesayanganku, ya, ataupun yang abah sayang, yang mak sayang, ataupun yang dikasihi, ya, dengan panggilan-panggilan yang manja, Ustaz, ya. Itu adalah bagaimana komunikasi seorang ayah ibu, tone ataupun nadanya itu adalah dengan nada kasih sayang, bukannya menjerkah ataupun menjerit. Itu adalah perkara yang perlu kita minimumkan, kerana itu adalah lambang hikmah yang mungkin kurang pada waktu ianya diujarkan. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin, ya, jikalah ada satu biji sawi, ya, yang berada di satu batu besar, ya, istilahnya fi sahrah, itu maksudnya dalam batu besar, bukannya di tepi batu besar tapi dalam batu besar, au fis samawat au fil ard, ya, iaitu yang berada di langit ataupun berada di bumi, ia semuanya akan hadir, akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha latifun khabir, Allah ini amat latif.
Apa maksudnya di sini? Ini adalah satu nasihat daripada Luqman untuk melambangkan muraqabah, ya, tentang kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak bila diajar jangan syirik, berbuat baik kepada ibu ayah. Yang seterusnya ialah untuk rasa bahawa Allah itu amat dekat. Allah itu adalah latif dan Allah itu adalah khabir. Allah ini amat seni. Dan kalau katakan tak kita lah Ustaz ya. Kalau katakan kita nak minta anak kita cari sebiji biji sawi, ya, di batu yang besar, ya. Biji sawi itu dalam batu. Ianya memerlukan kepada apa? Kepada usaha yang kuat. Nak pecahkan semua batu-batu yang ada dan mestilah pecahkan itu pada tahap yang amat kecil sampai biji sawi, barulah jumpa biji sawi. Kalau batunya besar begini, biji sawi begini, kalau kita pecah dua sahaja, tak jumpa biji sawi tersebut. Jadi nak ceritanya apa? Nak ceritanya ialah kalau katakan bagi manusia, perkara itu adalah amat sukar. Amat sukar, perlukan tenaga yang kuat, perlukan kepada detail butiran yang ada, tetapi bagi Allah itu adalah amat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menceritakan apa sahaja yang ada dalam diri kita, dalam hati kita, ketika orang lain mungkin tidak nampak apa yang dilakukan, sebenarnya Allah amat mudah untuk nampak walaupun seperti sebiji sawi di dalam batu yang besar. Ini adalah satu peringatan untuk anak, untuk kita semua, ya, bahawa sebenarnya apa sahaja yang ada dalam hidup ini perlu diuruskan secara latif, secara seni, secara amat detail dan amat rasakan bahawa Allah mengetahui segala perkara tersebut. Perasaan ini bila muncul, ia akan menyebabkan apa? Si anak ini dibekalkan dengan tauhid. Sekali lagi, ya, elemen tauhid tentang integriti, dan ini akan menyebabkan apabila dia berada di sekolah, apabila dia bekerja, bila dia membesar nanti, dia bukan sekadar seorang yang berusaha baik bila di depan orang ramai, tapi di belakang. Dan ini adalah asas sebelum masuk kepada peraturan yang dinyatakan oleh Luqman pada ayat yang ke-17. Apakah nasihat beliau? Peraturan selepas dah dibekalkan tauhid, ayat 17 bersama Ustaz Tirmizi sekali lagi. Baik, kita baca sekali lagi ayat yang ke-17. Ayat ini cukup power dari sudut maknanya. Insya-Allah sama-sama kita tadabbur dengan Ustaz Fas sebentar lagi. Dipanggil lagi sekali ya bunai. Ya bunai. Masya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama meniru panggilan yang penuh kasih sayang, kerana selepas itu diselitkan nasihat-nasihat yang berguna. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunai, ya bunayya aqimis shalah يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله. Surah Al-Nazim ayat 17 ini memberi nasihat kepada kita, ya, daripada Luqman, ya bunayya aqimis solah, ya, iaitu bila seseorang itu sudah pun anaknya diberikan tauhid, jangan syirikkan Allah, beri pujian kepada yang layak, hanya layak kepada Allah, jangan beri pujian ataupun menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Dan seseorang itu apabila sudah sensitif dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-16 sebentar tadi, maka akan dirikan solat. Di dalam Al-Quran ini, solat ini dieja dengan sad lam waw ta, itu Ustaz, ya, berbanding dengan solat burung, dieja dengan sad lam alif ta.
Disebabkan solah orang Islam ini ialah doa dan juga agama. Maksud lain bagi solah ini. Jadi bila mendirikan solat, take it serious. Ya, sila ambil serius anakku tentang mendirikan solat, dan bagi anak yang sudah dibimbing dengan tauhid, yang sudah rasakan betapa Allah amat latif, Allah amat mengetahui, Allah akan memimpin dan membantu saya, baiklah saya dirikan agama saya, dan buktinya adalah solat. Seorang yang mendirikan solat yang serius ini, apa kesannya? Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Itulah agama kita, memperjuangkan keadilan, mengajak ke arah kebaikan, menegur kepada kemungkaran. Anak ini bila ada kawan mengumpat nanti, kerana solat sudah dijaga, dia tahu Allah ini tahu, walaupun sebiji sawi, ya, tidak boleh nak mensyirikkan Allah. Saya tak takut dengan orang ini, orang anak yang solat Ustaz, jadi pemberani. Allahuakbar. Jadi pemberani. Pasal dia ada Allah. Dia tahu dah Allah dah segala-galanya, ya, Allah yang boleh menjaga seluruh alam ini. Jadi bila dia dah selalu solat, dia ada perkataan yang baik untuk mengingatkan pada kawannya, tak boleh ngumpat cikgu, tak boleh kutuk-kutuk cikgu dekat sekolah, ataupun bila sampai tempat kerja tak boleh pula kutuk pada bos ke, pada staf lain ke, nak apa sebagai, nak tikam belakang. Pasal apa? Kalau kamu buat begini, sebenarnya kita tak berkat rezeki yang kita buat ataupun yang kita ambil. Ini kesan daripada solat, dan nak memperjuangkan keadilan ini memang ada cabaran. Mungkin orang kata poyolah pula nak jadi baik. Maka wasbir ala ma asaba, bersabarlah, ya, atas apa ujian yang melanda. Inna dzalika min azmil umur, memang ini urusan yang berat, tetapi ia berbaloi kerana ia adalah ciri nabi-nabi ulul azm, ya. Nabi-nabi yang 5 itu, mereka digelar ulul azm kerana mereka menguruskan apa yang dibuat pada ayat 17. Maksudnya anak kita ini sedang kita didik dengan standard untuk mengikut kepada nabi-nabi yang solat dan juga memperjuangkan keadilan. Seterusnya pada ayat 18, jangan buat muka. Jangan buat muka, ya. Wala tusair khaddaka linnas. Bukan sekadar perkataan ataupun suara, tapi Allah kata jangan kamu palingkan wajahmu. Contohnya ayah mungkin suruh semayang Ustaz, ya. Anak buat kita muka macam tu. Muka itu pun sebenarnya tidak dibenarkan untuk dipalingkan. Selain daripada cara berjalan itu, perawakannya mesti jangan marha, ya. Istilah marha ini jangan sombong, kerana Allah tidak suka orang yang khayal. Dia rasa dirinya power, hebat, mukhtal, ya. Mukhtal daripada perkataan khayal. Dia rasa dirinya, wah, saya ni hebat, jadi dia berjalan dengan bongkak dan juga fakhur, menyatakan dirinya amat hebat. Bermula daripada apa? Jaga bahasa badan, bahasa muka, ya. Jangan anak tu kalau katakan dia mencebik gitu, ya, ayah kena mengajar perkara tersebut. Okey, boleh nasihat dengan elok, kerana itu adalah asas untuk mengelakkan daripada sombong. Ayah suruh sembahyang sombong, suatu hari nanti mungkin akan sombong bila ada staf tegur ataupun orang-orang lain tegur dalam kehidupan. Ayat 19, waqsid fi bashika wa'dud min sautik. Kali ini jaga suara, dan suara yang paling teruk adalah suara himar. Bila berlaku perkara itu? Ketika marah-marah. Tuan-tuan boleh dengar kan orang marah-marah itu. Itu sebabnya dalam keluarga jangan sampai ibu ayah melatih anak untuk jadi derhaka. Kalau rasanya anak tak nak dengar letiran dan sebagainya, anak akan balas balik pada ayah. Kita yang stop dahulu letiran ataupun sesuatu yang menyakitkan hati, kerana kita tidak mahu anak kita balas balik itu derhaka. Ia akan menyebabkan anak itu mudah ke neraka, padahal kita amat sayang kepada anak. Ayah ibulah yang mengatur agar anak itu tidak mudah derhaka kepada ayahnya. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, sentiasa syukur dan yakin ia akan memberi manfaat besar pada diri ayah ibu, akhirnya keluarga makin bahagia. Yang kedua, elakkan punca stres paling besar, menyamakan Allah, memberi kredit selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kenang jasa ibu bapa dalam membina sifat syukur kepada Allah, kerana itu akan membawa kepada sensitiviti kita syukur kepada Allah, dan akhirnya kita amat-amat bersabar dalam kehidupan. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami untuk sentiasa membaca ayat-ayat Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, berilah ayat-ayat Al-Quran yang kami baca, ya Allah, masuk ke dalam hati-hati kami semua, ya Allah, untuk kami mengambil pengajaran dalam kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada syirik, ya Allah, jauhkanlah kami daripada kesyirikan, ya Allah.
Ya Allah, kuatkanlah iman kami, ya Allah, sempurnakanlah keyakinan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah, atas nikmat anugerahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami melakukan salat, ya Allah. Kami sentiasa melakukan perkara yang ma'ruf, ya Allah, dan kami tinggalkan kemungkaran, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami menunjukkan contoh akhlak yang baik kepada anak-anak kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau berikan anak-anak kami ini mewarisi perangai buruk dan akhlak kami, ya Allah. Janganlah biarkan dosa kami ini diwarisi oleh anak-anak zuriat keturunan kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Rendahkanlah diri kami ini, ya Allah. Muliakanlah kami, ya Allah, dengan takwa kepadamu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita menjadi ibu ayah yang menunjukkan amal soleh yang penuh hikmah. Dan ini yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran, tuan-tuan. Sumbangan tuan-tuan untuk kita memasukkan, menyebarkan nilai Al-Quran sehingga kan ibu ayahlah yang bertanggungjawab membaca Al-Quran, berhikmah dalam mendidik anak sehingga kan mereka dilatih untuk taat, bukan untuk derhaka kepada ibu ayah yang mungkin mengharapkan macam-macam, tetapi kita tahu bahawa anak ilmunya masih cetek, kitalah yang perlukan hikmah daripada Quran. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini, pada esok hari, dan kita menyambung surah Luqman dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.